Okay, nombor 4, melaksanakan pelan keuangan. Semasa melaksanakan pelan keuangan, seseorang individu hendaklah mengikut pelan keuangan yang telah dirancang. Okay, jangan ubah suka-suka hati. Bersedia membuat perubahan sekiranya aliran tunai tadi negatif. Tiba-tiba dah ni terlebih bajet, jadi kita kena ubah sikit lah. Mungkin kita kena kurangkan perbelanjaan ke. Okay. Next. Pelan keuangan jika berjaya jika dilaksanakan dengan disiplin, sabar dan fleksibel. Fleksibel tu yang tadi saya cakap lah, bersedia membuat perubahan. Okay, contoh 4. Okay, contoh 4. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan keuangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okay, so dia bagi pelan keuangan keluarga Puan Aminah. First one, pelan keuangan dia, gaji suami Aminah ada RM3,500, gaji Aminah RM3,000. Ini adalah gaji bersih selepas ditolak segala potongan. Okay, pendapatan pasif dia tak ada sewa rumah, dia tak ada buat benda lain, ada atau faedah. Jadi kita kosongkan dekat situ. Jumlah pendapatan bulanan ada RM6,500. Okay, so kita nak 10% daripada pendapatan bulanan. Alright, ini disarankan oleh Bank Negara. Setiap gaji yang kita terima, kita simpan 10%. Okay, kalau contoh awak ada RM1,000, awak simpan RM100. Okay. So kalau macam ni 10% dia adalah RM650. Tolak simpanan untuk dana kecemasan, okay, yang ni dia simpan sekiranya ada apa-apa, dia simpan RM100. Maka baki pendapatan dia adalah RM5,750. Okay, dan kita pergi pada pembelanjaan dia, pinjaman rumah RM1,500, ansuran kereta RM600 untuk kereta suami. Sekarang dia nak beli untuk diri sendiri. Premium insurance dia bayar RM400. So jumlah pendapatan tetap bulanan dia adalah RM2,500. Okey. Next, tidak tetap bulanan taska. Taska kenapa tidak tetap? Sebab mungkin nanti dah besar, dia dah tak perlu bayar lagi. Okey. Anak dia dah besar, dah tak perlu bayar lagi. So taska, keperluan anak-anak RM450, utiliti rumah RM400, belanja petrol RM380, bayaran tol RM100, barangan dapur RM1,000, pemberian kepada ibu bapa RM400. So total RM3,130. So lebihan yang ada pada dia adalah RM120. Jadi kita nampak kat sini dia punya aliran tunai positif. Masih ada lagi RM120 sebulan. Okay, so dia rasa kalaulah dia boleh kurangkan. Okay, kat sinilah dia buat pelan kewangan dia supaya dia boleh tambahkan duit bulanan dia tu. Okay, supaya dia boleh simpan lagi banyak. Kat sini dia kurangkan, kalau awak tengok pendapatan masih sama, tidak berubah. Pembelanjaan tetap juga masih sama, tidak berubah. Apa yang berubah adalah pada barangan dapur. Dia kurangkan beli barang dapur. Okay, mungkin dia pergi beli tempat yang lebih murah. Jadi daripada RM1,000 jadi RM900. Okay. So jumlah pembelanjaan tidak tetap dia berubah kepada RM3,030. Okay, dia berjimat cermat lah. Mungkin selalu beli cili dua botol, sekarang beli sebotol je. Makan cili sikit. Okay, jadi pendapatan lebihan dia juga berubah menjadi RM220. Dia sudah akan ada simpanan tambahan lah. Soalan dia. Ni baru soalan. Tadi tu dia punya cerita dia. Berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Okay, so kita tolong kirakan untuk dia. Puan Aminah boleh mencapai matlamat keuangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Okay, macam mana kita kira simpanan bulanan dia RM650. Ni yang 10% tadi tu. Okay, 10% tadi kita dah harapkan dengan 12 bulan.
Jadi dapatlah RM7,800. Yang dia nak bayar pada ejen kereta tu RM7,500. Dia nak bayar deposit RM7,500. Jadi ada baki lagi RM300. Okay. Faham tak? Maksudnya dia simpan RM650 sebulan. Kita darabkan dengan 12, dapat RM7,800. Dalam masa setahun, dia boleh bayar deposit dekat bank itu RM7,500. Okay, then dia ada lagi RM300 untuk dia simpan lah. Dan dia juga ada lebihan RM220 setiap bulan. Okay, itu sekiranya ada situasi kecemasan. Contoh tiba-tiba ada kematian, dia nak balik kampung. So dia ada duit lebihan untuk dia balik kampung. So duit-duit inilah disimpan setiap bulan termasuk dengan RM300 tadi. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus keuangan? Berikan justifikasi anda. Okay, dia bijak. Sebab apa? Dia hanya berbelanja untuk keperluan asas sahaja. Okay, tak ada pun awak nampak dia tulis kat situ pergi hiburan, main bowling, tengok wayang, tak ada. Okay, beliau juga mempunyai simpanan bulanan. Okay, setiap bulan dia memang simpan 10% daripada gaji dia. Beliau juga mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans. Okay. Dan juga tidak mempunyai apa-apa hutang seperti hutang kad kredit. Awak nampak kat tadi pembelanjaan tetap dan tidak tetap, tiada bayaran kad kredit. Okay, so kiranya dia bijak mengurus keuangan dia. Dan akhir sekali, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Yes, dia guna ya. Sebab boleh nampak spesifik dia nak beli kereta harga RM50,000. Okay, dia tak cakap nak beli kereta je. Okay. Dan sekiranya lebih baik kalau dia tulis membeli kereta harga RM50,000, jenis apa. Okay. Next, measurable, membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Okay. Benda yang boleh kita kira. Jangan tulis nak bayar wang pendahuluan sebanyak lebih kurang RM7,000. Lebih kurang ataupun lebih daripada RM7,000. So kita tak nak lebih daripada tu, kita nak nilai yang amount yang betul-betul. Attainable, wang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak RM7,500. Okay, boleh capai RM7,500 dalam masa setahun. Simpanan bulanan RM650 sebulan. Okay. Daripada RM6,500 adalah 10% sahaja. Okay. Tak adalah kata dia simpan RM650 daripada gaji dia RM1,000. Okay. Itu agak pelik lah. Nak simpan RM650, gaji awak RM1,000 sahaja. Cukup tak nak untuk keperluan lain? Okay? Itu tak cukup. Jadi pastikan dia realistik. Dan akhir sekali, time bound ada dalam masa 1 tahun. Tempoh dia adalah 1 tahun.